Terima kasih Dr. Zalina. Boleh dengar ke Dr. Zalina? Boleh Datuk, boleh. Okay, clear. Alright. Selamat sejahtera dan selamat petang ya kepada semua yang dapat bersama pada petang ini, Jumaat 2 hari bulan Disember. Kita sudah sampai ke penghujung. Kalau tak silap saya, hujung minggu depan akan sekolah bercuti. So this adalah sesi pertama dalam bulan Disember. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang saya pilih adalah follow up and follow through, but never steal the thunder. Kalau anda lihat muka depan buku-buku yang saya pamerkan dalam slide pertama ini, the mentor leader, macam mana pemimpin ini, dia boleh bimbing individu atau rakan boleh membimbing rakan dengan follow up dan follow through. Dan dua perkara ini saya sentiasa mengutamakan masa saya menjalankan tugas juga. Saya sentiasa fikir bahawa saya buat follow up dan follow through dengan pegawai saya dan pegawai saya buat juga follow up dan follow through untuk apa jua program yang mereka mengendalikan. Tapi dalam semua ni, kita harus ingat bahawa staf kita yang melaksanakan program dan kita harus beri kredit, beri penghormatan kepada mereka supaya mereka dapat dia punya the gratitude daripada orang ramai kerana menjalankan sesuatu program. So jangan kita curi, never steal the thunder yang sepatutnya diterima oleh staff kita ke, rakan kita dan sebagainya, oleh kerana kita membantu dia. But we do not steal the thunder. We let that remain with let our friends atau rakan kita yang in charge untuk sesuatu program tu dapat dia punya gratitude, dapat dia punya penghormatannya. Next slide please. So what exactly is follow up? Very simple words. Kita selalu, you have to follow up. Anda kena follow up. Kita dengar istilah ini digunakan. Follow up sebenarnya adalah satu tindakan untuk memastikan hala tuju kerja dibuat seperti yang dimaksudkan. Atau kita juga dengan satu cara yang lain mengurus prestasi kerja yang kita agihkan kepada staf kita, kepada rakan kita dan sebagainya. Supaya apa? Supaya tidak berlaku kejutan. Bila kita harapkan kerja itu dah siap dan rakan itu atau staf kita menyatakan bahawa dia tidak sempat nak siapkan atau dia menghadapi masalah. So we do not want surprises. Sememangnya akan nampak bila orang tu kata dia tak dapat buat, kekurangan pada pihak staf. Tetapi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, ia juga satu kekurangan dalam kalangan ketua atau rakan yang memimpin atau mentor atau coach kerana tidak sempat follow up. Dan follow up ini bukan breathing over somebody's neck. Anda kena buat. Not that. Follow up ni ada struktur, ada cara dia. How we can follow up and bagaimana kita boleh menyokong rakan kita. Next slide please. So, dalam follow up ni kita menetapkan sasaran dan objektif. Dalam persediaan kertas kerja program contohnya untuk kecemerlangan SPM. So, mungkin kita boleh beri 1 atau 3 minggu untuk buat persediaan tersebut. Umpamanya kalau seminggu lah, which is too short. Kalau saya, I believe you have to give a longer time. So, katakan untuk contoh ini, hari Isnin kita beri tugasan itu. Hari Rabu kita teliti draft pertama yang telah disediakan oleh staf kita. Hari Khamis kita kemas kini draft. Dan hari 4 siap kertas kerja itu. So it's two-way ya. Dia menunjukkan draft pada kita dan kita boleh bimbing dia untuk menyediakan draft dan sebagainya. So perkara ini adalah amat penting dan ia merupakan satu jenis follow up dan follow through dan pada masa yang sama untuk memastikan persediaan itu dibuat. Next slide please. Bila kita menjalankan follow up atau tindakan susulan, umpamanya kita dah ada kertas
kerja itu dan kita laksanakan projek kecemerlangan SPM. Jika projek atau program tidak berjalan dengan lancar, kita boleh buat review atau planning in action. So dalam planning in action ini, apa yang kita kenal pasti? Kita kenal pasti kekangan itu adakah kerana beban tugas, job overload bagi pegawai kita atau rakan atau staf kita, dan atau kurang maklumat ataupun fikiran terbuntu, ya, kadang-kadang dia tak dapat melaksanakan. Kita beri sesuatu tugas tetapi dia ada mind block. Dia ada mind block itu. Dan yang kedua, kalau kita dah tahu apa kekangan dia, singkirkan kekangan. Bagaimana kita nak singkirkan kekangan? Kita boleh agih semula tugasan, kita dapatkan bantuan daripada rakan lain, adakan percambahan fikiran, brainstorming, sediakan bahan yang boleh membantu rakan kita atau staf kita. Dan untuk itu, kita boleh pastikan semula objektif dan timeline, jangka masa program. Mungkin kita tambah masa untuk kerja tersebut, libatkan rakan atau staf lain, atau panjangkan tempoh masa persiapan program. So these are the things we can do, macam mana kita nak bimbing staf kita atau rakan kita untuk melaksanakan sesuatu daripada kertas cadangan dalam dan pelaksanaan program. So this follow up dan follow through, saya selalu menyatakan kepada pegawai, giving a phone call, nak jemput penceramah itu, is follow up. Tetapi untuk memastikan kehadiran beliau, untuk memastikan butir-butir diberi pada beliau, that is the follow through. And memastikan bahawa dia akan hadir, bukan setakat kita hantar surat saja. Saya dah hantar surat untuk jemput penceramah. No, that is follow up. Tapi follow through dengan phone call. Follow through dengan apa nota yang perlu disediakan and segala-galanya. So follow up and follow through are very important dalam kita menjalankan sesuatu tugasan, kita mengagihkan tugasan, tetapi kita memastikan tugasan itu dijalankan dengan baik. Next slide please. So tuan-tuan dan puan-puan, kita harus ingatkan rakan kita atau staf kita bahawa this is not to control, bahawa saya, Dr. Zalina, Timbalan Pengarah JPWP, bila dia buat follow up, it's not to control atau nak micromanage, but to follow up so that orang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu program can get the best results. That is the role of the leader. That is the role of your mentor. That's the role of the coach. That's the role of rakan kita yang nak bantu kita. Dan kadang-kadang kita sendiri bersama dengan staff kita, tackle the problem together with Kasim, for example. I know you are anxious as I am to the project, but I want you to succeed. I want you to succeed secara ikhlas. Bukan untuk nak steal the thunder. Dan bila kita buat proses ini, 2-3 kali staff akan dapat keyakinan bahawa dia boleh buat secara sendiri dengan secara yang lebih baik, lebih terbeza, mengamalkan Kaizen, continuous improvement untuk projek dan program masa depan. Tetapi ingat, bila kita bantu seseorang, dia patutlah secara ikhlas, never steal the glory or thunder from your staff, from your colleague, or even from bosses. Kadang-kadang staff, remember, janganlah kita suka nak berdepan-depan walaupun kita ada di belakang sebagai penasihat dan sebagainya dalam bila menjalankan sesuatu program atau projek. For me, it is so important untuk staff kita dapat dia punya kredit, dapat dia punya gratitude. Let them. As a leader, you never put yourself in front all the time. And saya nak akhir dengan apa yang dikatakan oleh dalam buku Nelson Mandela, The Long Walk to Freedom. Dia beri contoh sekumpulan kambing biri-biri dan seekor kambing biri-biri ada di depan dan gembalanya ada di belakang.
Dan beliau buat analogi dalam buku tu, dia kata bahawa kepimpinan kadang-kala kita boleh rasa macam kambing biri-biri yang ada di depan sedang memimpin dan semua kambing-kambing lain sedang mengikut kambing tersebut. But actually no. Leadership can be yang gembala yang ada di belakang, tidak ada di depan, tak kelihatan pun kadang-kala, tapi sedang menyokong staff-staffnya dalam sesuatu tugasan. Dan dia adalah contoh yang paling baik kerana Nelson Mandela ada di Robben Island dalam penjara untuk 27 tahun. Tapi bila dibebaskan, kemudiannya dia boleh jadi Presiden Afrika Selatan. So tuan-tuan dan puan-puan, kita masuk ke slide yang terakhir. Bahawa remember, buku adalah beban latihan untuk minda, books are the training weights of the mind. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, termasuk internet, termasuk daripada buku dan sebagainya. Tapi yang penting kita boleh juga dapat ilmu daripada intellectual discourse dengan rakan-rakan kita. Dan itu semua akan membantu kita. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Saya serahkan kembali kepada Timbalan Pengarah JPWP-KL, Dr. Zalina. Saya tak tahu macam mana dia boleh curi masa untuk berada bersama kita pada petang Jumaat ini. Kerana saya tahu kesibukan masa. So remember, follow up and follow through, but never steal the thunder from others. Right? Thank you.